Kita akan masuk pada bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian 3, teorem Norton. Teorem Norton menyatakan bahawa daripada dua terminal litar linear, ia boleh digantikan dengan satu litar setara yang terdiri daripada arus Norton dan juga rintangan Norton, di mana arus Norton adalah arus litar pintas melalui terminal dan arus rintangan Norton adalah masukan ataupun rintangan setara pada terminal ketika punca bekalan tidak bersandar dimatikan ataupun tidak aktif. Kita lihat dua terminal litar linear, dan AB itu adalah yang kita panggil yang akan kita sambungkan pada kita punya beban atau kita punya load. Jadi dia boleh digantikan kepada satu litar yang disambung secara selari yang terdiri daripada arus Norton dan juga rintangan Norton. Sama konsep juga daripada teori Thevenin. Kalau teori Thevenin, kita ada voltan Thevenin dan juga R Thevenin. Tapi kalau ada litar Norton, kita ada arus Norton dan juga rintangan Norton. Jadi apakah yang ditakrifkan sebagai rintangan Norton? Rintangan Norton sama juga dengan rintangan Thevenin, iaitu litar setara ketika punca bekalan tidak bersandar, sama ada punca bekalan itu adalah punca voltan atau punca arus, dimatikan. Dan kita hanya menganalisa rintangan ataupun rangkaian rintangan yang berada dalam litar. Arus Norton adalah arus litar pintas, di mana pada beban kita akan pintaskan dan kita akan mencari arus pada litar tersebut. Okay, di mana arus Norton adalah sama dengan arus litar pintas, AC adalah short circuit, sama juga dengan voltan Norton, voltan Thevenin dibagikan dengan rintangan Thevenin. Yang berbeza di sini adalah dia punya konfigurasi, di mana konfigurasi arus Norton dia akan selari dengan rintangan Norton. Tapi kalau voltan Thevenin dia adalah bersiri dengan rintangan Thevenin. Jadi kita lihat kepada contoh yang ke-6, itu contoh pertama daripada litar Norton. Okay, jadi kita akan ada dua punca bekalan tidak bersandar, iaitu punca arus, punca voltan di sini. Kita punya punca arus, yang ni kita punya punca voltan. Ini pula punca arus, yang kedua ni lah kita punya punca voltan. Dan kita ada satu litar terbuka sini, yang ni lah kita punya load ni. Kita punya load. Dan load ni kita akan anggap sebagai terminal yang kita nak sambungkan kepada kita punya beban nanti. Dan apa yang kita nak jadikan daripada litar ini adalah litar pada bahagian sebelah kiri di sini menjadi satu litar dengan rujukan arus Norton yang disambungkan selari dengan rintangan Norton RN. Dan yang ni dia akan disambungkan kembali kepada kita punya beban, iaitu terminal A dan terminal B. Terminal A dan juga terminal B. Okay, apa yang kita nak cari adalah arus Norton dan juga rintangan Norton. Okay, jadi kita ada punca arus, sama konsep dengan teori Thevenin. Kalau punca arus kita akan buka, kalau punca voltan kita akan pintaskan. Jadi kita akan cari rintangan Norton pada terminal A dan B. Jadi kita punya punca arus kita buka, punca voltan kita pintaskan. Jadi dia akan jadi satu litar yang begini, di mana kat depan tadi kita ada punca arus,
punca arus kat sini ada kat depan tadi. Dan kita ada juga punca voltan yang kita telah pintaskan. Kita punya punca voltan bukan punca voltan yang asal. Daripada rangkaian ni kita akan cari litar setara. Okay, jadi R Thevenin kalau kita tengok ataupun R Norton sama dengan R Thevenin adalah 8 tambah 4 tambah 8 disarikan dengan 5. Jadi ini kalau kita tengok ini, oleh sebab dia berada pada A dan B, jadi kedudukan ni kita tak akan ubah Jadi 3 litar yang ini ada pada keadaan siri. Bersiri. Jadi 8 tambah 4 tambah 8 dapatlah 20. 20 selarikan dengan 5 dapatlah 4 ohm. Jadi R Norton kita akan dapat 4 ohm. Bagaimana nak cari V Thevenin? Okey, sama ada nak cari V Thevenin ataupun I Norton, hasil akhir yang kita nak cari adalah I Norton. Jadi kita nak cari V Thevenin pada terminal AB. Kenapa nak cari V Thevenin? Kerana arus short circuit adalah V Thevenin. Okey, arus Norton ataupun arus litar pintas ISC sama dengan V Thevenin bagikan dengan R Thevenin. Kita nak cari V Thevenin pasal dia lebih mudah berbanding dengan cari arus short circuit. Jadi kita kekalkan kita punya litar yang asal tadi dan kita nak mencari voltan pada terminal A dan B. Jadi pada mesh pertama dia tak ada load lain, jadi mesh pertama adalah 2M, jadi sama arah dengan rujukan kita. Jadi mesh kedua I2 tengah dapat 8I2 tambah 5I2 tambah 8I2 tolak 12 tambah 4I2 tolak I1 dapatlah kosong. Jadi daripada litar ni kalau kita perhatikan bahawa di tengah sini adalah kita punya punca arus. Jadi kalau ada punca arus, ada dua gelung ataupun dua mesh yang dikongsikan oleh satu punca arus, ini kita panggil sebagai super mesh. Kedudukan di sini kita panggil sebagai super mesh. Jadi apa yang kita perlu lakukan untuk mencari Vx ataupun VAB ataupun V Thevenin di sini. Jadi kita akan putuskan pada punca arus yang menyebabkan super mesh, tetapi rujukan masih dikekalkan. Jadi kita ada mesh pertama yang merujuk pada I1, mesh kedua yang merujuk pada I2. Okey, di tengah ni adalah kita punya punca arus tadilah. Okey, tapi rujukan untuk mesh masih kekal. Jadi kalau kita tengok pada super mesh yang pertama, 6I1. Okey, kalau kita tengok yang sini adalah 6I1. Untuk yang area di sini saja. Jadi untuk yang kawasan di sini, jadi ini adalah 2Vx ditambahkan dengan 2I2.
Jadi kalau kita tengok konsep super mesh, kedua-dua ni akan ditambahkan 6i1 pada gulung pertama, mesh pertama, 2x tambah 2i2 pada mesh kedua. Jadi yang kedua-dua ni kita akan tambahkan. Jadi kita akan dapat 6i1 tambah 2bx. Ini untuk mesh pertama. Untuk mesh yang pertama Yang ini untuk mesh yang kedua. Jadi kita gabungkan 6i1 tambah 2bx tambah 2i2 sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat 6i1 tambah 6i2 adalah kosong. Okey, jadi yang tadi tu adalah kita punya KVL. Jadi kita akan tengok KCL pada super mesh. Jadi kalau kita lihat kembali di area sini sama ada atas atau bawah ya. Jadi kalau kita lukis semula di bahagian bawah di sini, ini adalah 10M. Kita lihat yang bahagian ni I2, ini akan jadi I2. Yang ini adalah I1. Okey, jadi pada keadaan super mesh, kalau kita lihat di sini I2 jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar lah. Jadi I2 masuk, keluar ada 10 dan 1. Jadi I2 sama dengan 10 tambah I1. Jadi kita akan selesaikan untuk kedua-dua persamaan tadi. Okey. Daripada super mesh, sama ada nak guna persamaan serentak boleh, nak gunakan tukar ganti boleh. Okey. Jadi ini daripada persamaan pertama. Persamaan daripada mesh yang pertama ini 6i1 tambah 6i2 adalah kosong. Okey, jadi kalau nak gantikan yang ni, i2 adalah 10i1. Jadi kita gantikan dengan nilai yang ini, persamaan kedua. Jadi kita akan dapat i1 sama dengan minus 5. i2 dapat 5. Jadi VThevenin adalah arus yang melalui rintangan yang kedua tadi. Kalau kita tengok kepada rintangan kedua tadi, ni akan ada satu rintangan di sini. Rintangan ni adalah 2 ohm. Okey. Di sini adalah kita punya rujukan untuk VOC. VOC, voltage open circuit ataupun voltage Thevenin sama saja. Jadi kalau arus A2 dah tahu, jadi 2 kali 5, I2 adalah 5, jadi 2 ohm kali 5, kita akan dapat 10 volt. Jadi kita akan dapat nilai V Thevenin adalah 10 volt kalau kita gunakan super mesh. Inilah untuk mencari V Thevenin. Inilah kita punya litar untuk mencari R Thevenin. Okey, jadi rintangan Thevenin. Di mana rintangan Thevenin sama dengan rintangan Norton kita tadi. Jadi untuk mencari rintangan Thevenin ataupun rintangan Norton, punca arus kita kena buka. Punca voltan kena pintaskan. Jadi punca arus kita akan open circuit. Dan punca voltan kita akan pintaskan, kita akan short circuit. Jadi apa yang kita ada sebelum ni adalah kita ada punca arus di sini. Punca arus, di mana punca arus kita akan buka untuk mencari R Norton ataupun R Thevenin. Okey. Oleh kerana kat sini, di sini adalah punca voltan bersandar.
Pada terminal A dan B, kita kena tambah satu rujukan voltan, supaya dengan rujukan voltan punca-punca yang bersandar ni boleh berfungsi. Jadi kalau yang ni tak ada satu volt, yang ni tidak akan berfungsi. Jadi tujuan kita letak satu punca voltan pada terminal A, B adalah untuk supaya kita punya dependent source ni akan bekerja. Jadi kita akan buat satu mesh yang baru, yang kita namakan yang ni sebagai I3 dan juga I4. Okay, jadi untuk di sini kalau kita tengok Vx yang ni nilai dia adalah sama dengan Vout. Okey, ni yang kita punya rujukan saja ya. Jadi Vx adalah sama dengan Vout. Daripada mesh ketiga, jadi 6i3 tolak 2 Vx, 6i3 tambah 2 Vx tambah 2 i3 tolak i2. Sorry, i3 tolak i4. Kita ada mesh 3, mesh 4 ni. Jadi 6i3 tambah 2 Vx tambah 2 i3 tolak i4. Jadi untuk mesh 3 ni jadi Vx sama dengan Vout. Jadi kita gantikan sajalah, Vout adalah 1. Jadi hasil akhir adalah 8i3 tolak 2i4 sama dengan negatif 2. Jadi Vout ni adalah 1 Jadi Vx sama dengan Vout adalah 1. Jadi kalau daripada persamaan yang ni, 6i3 tambah 2i3 tolak i4 tambah 2 kali dengan 1, hasil akhir kita akan dapat 8i3 tolak 2i4 sama dengan negatif 2. Jadi pada mesh 4, jadi 2 i4 tolak i3 tambah Vout adalah 0. Jadi kita akan dapat 2i3 tolak 2i4 sama dengan 1. Jadi kita selesaikan untuk dapatkan i3 dan juga i4. i3 kita akan dapat 0.5, i4 kita akan dapat minus 1. Okay, i3 dapat minus 0.5 ampere, i3 dapat minus 1 ampere. Jadi kita nak mencari R Thevenin. Jadi kalau kita lihat daripada kita punya analisis sebelum ni, okay, kalau kita tengok pada kita punya terminal A, okay, kita sambungkan kepada satu rujukan punca bekalan, iaitu Vout kita. Dia Vout ni. Itu kita punya Vout. Dan sini ada satu perintang. Dan rujukan yang ni kita panggil sebagai mesh yang keempat tadi, I4. Dan kalau kita lihat di sini pada IO ni, pada VO ni kita ada IO. Jadi kalau kita lihat sebenarnya daripada persamaan yang tadi tu, ini adalah IO IO. Jadi R Thevenin sama juga dengan R Norton. Sama juga dengan Vout dibagikan dengan Iout. Di mana Iout ni adalah, kita lihat Iout dengan I4 dia berlawanan arah ya. Jadi Iout ni sama juga dengan nilai dia adalah minus
4. Jadi I4 kita dah dapat tadi adalah minus 1M. Jadi R Thevenin adalah V out bagikan dengan IO. Jadi IO sama dengan minus I4. Jadi 1 volt bagikan dengan 1 ampere dapatlah 1 ohm. Okey. Inilah untuk kita punya R Norton kita. Bagaimana nak dapatkan V Thevenin? V Thevenin kita dah kira pada analisis yang pertama tadi. Jadi arus Norton adalah V Thevenin bagikan dengan R Thevenin. Jadi V Thevenin kita dapat 10, R Norton dapat ataupun R Thevenin dapat 1. Jadi 10 volt bagi 1 ohm dapatlah 10 ampere. Jadi inilah kita punya arus Norton pada 10 ampere dan juga R Norton pada 1 ohm. Jadi bagaimana nak menjadikan maximum power transfer? Maximum power transfer sebenarnya kita boleh kira daripada litar setara Thevenin. Okay, jika berdasarkan litar setara Thevenin, jadi power yang kuasa yang akan dihantar kepada beban akan dinyatakan oleh satu persamaan, iaitu I kuasa 2 kali dengan RL. RL kat mana? Pasal kita beban dekat RL. Jadi apa yang kita nak tengok, beban kita punya power pada RL. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya litar yang ini, jadi keseluruhan litar ni adalah ada RTH, ada RL, ada VTH dan ada arus. Di arus ni akan lalu kita punya litar ni lah, I. Hanya ada arus yang sama. Jadi I kuasa 2 kali RL. Apakah nilai I? I kalau kita lihat, V bahagikan dengan R, di mana V sini adalah VTH, R adalah R total, iaitu R total ni adalah terdiri daripada RTH dan juga kita punya beban RL. Okey, jadi daripada persamaan itu kita dapatlah tadi VTH bagikan RTH tambah RL kuasa 2 kalikan dengan RL. Jadi untuk power maksimum akan ditarifkan oleh persamaan yang ini, Pmax sama dengan VTH kuasa 2 bagikan 4 RTH. Okey, maksimum power transfer akan berlaku jika load ataupun jika beban adalah sama nilai dengan nilai R Thevenin. Jadi kalau kita tengok sini, power maksimum akan berlaku ketika nilai load sama dengan nilai R Thevenin. Bagi contoh, kita lihat litar di sini. Find the value of RL for maximum power transfer. Find the maximum power. Jadi kita dah tahu bahawa daripada segi teori, maximum power transfer ketika RL nilai load sama dengan nilai rintangan Thevenin. Jadi apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah untuk mencari V Thevenin dan juga mencari R Thevenin. V Thevenin kena cari, R Thevenin kena cari. Jadi daripada litar ni kita jadikan dahulu litar setara Thevenin. Jadi untuk cari V Thevenin, load kita akan buka dan kita akan buat analisis pada gelung yang tertutup. Kita lihat dulu. Jadi kita dekat sini, di hujung sini tak ada. Di hujung sini tak ada arus lah, pasal dia bukan tertutup. Jadi kita akan ada dua mesh saja, iaitu mesh 1, mesh 2. Kalau mesh 1 jadi 6I1 tambah 12I1 tolak I2 tolak 12, dapatlah kosong.
Jadi totalnya adalah 18I1 tolak 12I2 sama dengan 12. Jadi untuk mesh kedua, kalau kita tengok mesh kedua ni, bekalan arus dia tidak mempengaruhi pada gelong-gelong yang lain. Jadi I2 adalah 2 ampere. Kita tak payah nak buat 3 I2 dan 2 ampere. Yang ni kalau kita lihat dalam mesh ni, kita tengok yang nilai ni, nilai di sini ada nilai punca voltan punca arus lain. Yang ini adalah punca arus. Dari punca arus kita akan tengok nilai arus dia sahaja. Jadi I2 adalah 2 A. Jadi I2 kita dah dapat. Kita akan cari nilai I1. Jadi I1 adalah minus 0.667 ampere. Kita dah cari I1, kita dah cari I2. Okay, jadi apa yang kita nak buat, untuk mencari VThevenin, jika kita lihat di sini, okay, apa yang kita nak cari sebenarnya, kalau kita lihat sebagai contoh lah, contoh katalah kita ada sini punya VThevenin. Ni VThevenin. Jadi apa-apa elemen yang tersambung selari dengan rujukan VThevenin ni, nilai dia patutnya sama. Okay, sebagai contoh, setelah kita anggap ni adalah tolak, katalah ni R2, ni R1, dah V1. Okay, kalau kita tengok kepada kita punya litar tertutup di sini, kalau kita buat beginilah I. Jadi V minus V1 tambah I kali dengan R 1 tambah I dikali dengan R2 tambah VTH sama dengan kosong. Okay, konsep yang sama kita gunakan kat sini lah. Jadi kita ada 12, kita ada 6 ohm, kita ada 3 ohm, kita ada 2 ohm. Jadi 6 I1, okay. Jadi yang lalu pada 6 ohm ni adalah I1, yang lalu 3 ohm ni adalah I2, yang lalu 2 ohm tak ada arus, iaitu arus ni adalah arus gelong tertutup, jadi kosong lah. Jadi 6 I1 tambah 3 I2 tambah 2 kosong tambah VTH tolak 12 sama kosong. Sama konsep yang saya dah terangkan di sini, sama konsep. Okey, jadi kita akan dapat VThevenin sama dengan 12 tolak 6 I1 tolak 3 I2 sama 2. Jadi I1 kita dah tahu, I2 kita dah tahu. Jadi VThevenin kita akan dapat lebih kurang 22 volt. Okey. Jadi kita aplikan konsep yang sama. Kalau ada punca arus, kita buka. Kalau ada punca voltan, kita tutup untuk cari RThevenin. Jadi kat sini asal tadi kita ada punca, asal sini kita ada punca arus 2A tadi. Dan sini kita ada punca voltan sebanyak 12 volt. Jadi punca voltan kita
Lintaskan, punca arus kita buka. Jadi kita cari R Thevenin. Kalau kita ambil yang paling ringkas di sini, 3 dan 2 adalah sesiri. 3 tambah 2 dapat 5. Okey. 6 dan 12 adalah 6 juga, dan 12 adalah selari. Jadi 3 tambah 2 tambah dengan 12 selarikan dengan 6. Jadi R Thevenin adalah 9 ohm. Jadi power maksimum akan berlaku ketika load sama dengan nilai R Thevenin. Jadi nilai R Thevenin adalah 9. Apa yang kita kira tadi lah. Jadi maksimum power transfer Pmax adalah VTH kuasa 2 bagikan dengan 4 RTH. Di Pmax awak akan dapat lebih kurang pada 13.44 watt. Ni contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Jadi kita nak cari power maksimum pada RL. Jadi sama juga kita nak mencari R Thevenin dan juga V Thevenin. Apa yang kita nak cari di sini adalah V Thevenin dan juga R Thevenin. Tapi contoh ni berbeza kerana dia ada punca voltan bersandar di sini lah. Kita ada punca voltan bersandar iaitu 3Vx. Kaedah dia sama macam kaedah-kaedah yang sebelum ni, iaitu kaedah Norton dan juga Thevenin. Sama saja. Jadi kita cari dahulu V Thevenin. Untuk cari V Thevenin, kita punya beban kita buka. Okey. Dan di sini hanya ada satu gelung sahaja tertutup. Okey, di sini tak ada gelung tertutup. Yang ini adalah terbuka. Pasal sini tak ada, tak disambungkan oleh mana-mana elemen yang lain. Jadi pada gelung tertutup yang pertama ni, kalau kita analisa semula, jadi nilai Vx, okey. Vx kalau kita lihat 2 kali dengan I. Nilai Vx adalah 2 kali I. 2 ni lah dia punya lintangan, I ni lah arus yang lalu pada lintangan tersebut. Jadi Vx sama dengan 2I. Jadi kalau kita masuk pada gelong yang pertama ni, jadi 2 kali I, 1 kali I tambah 3Vx tolak 9 dapatlah kosong. Okey, jadi kita akan dapat 3I tambah 3 kali 2I. 2I ni mana? 2I dah nilai Vx tadi. Vx kita dah tahu adalah sama dengan 2I. 2 kali arus. Nilai Vx adalah 2 nilai rintangan 2 ohm, nilai arus DI. Jadi kita akan dapat lebih kurang 9I sama dengan, kita akan dapat di sini 9I sama dengan 9. Jadi I kita akan dapat 1 ohm. Setelah selesai tu kita akan tengok berapakah nilai V Thevenin. Okey, bagaimana nilai ni terjadi? Okey, kita lihat semula apa yang saya terangkan tadi. Okey, kalau kita lihat balik, kalau saya lukis semula, ini adalah V Thevenin. Apa-apa yang disambungkan secara senari dengan V Thevenin adalah nilai yang sama. Jadi kalau kita lihat sini, kita akan ada 4. Ini 4 ohm. Sini kita ada 2 ohm. Sini kita ada 9. Volt. Jadi kalau kita aplikasikan semula
apa yang berada pada litar yang itu. Jadi nilai sini lah yang lalu pada 2 adalah I. Apakah nilai yang lalu pada 4? Pasal ni gelong terbuka, I4 arus yang lalu ni adalah kosong. Okey, jadi kita masukkan balik. Kita ambil gelong yang sama. Di VTH. Okey, ambil plus VTH, tolak 9. Tambah 2 kali I. Tambah 4 kali kosong sama dengan kosong. Kenapa ni kosong? Pasal sini arus dia tak adalah, arus dia kosong. Pasal ni litar tertutup, dia terbuka. Tak. Jadi kalau kita pergi ni semula VTH, kita tak tahu VTH berapa. Okey, VTH kita tak tahu. Tolak 9 tambah 2 kali dengan 1, dapatlah kosong. Okey, daripada itu kita akan dapat VTH dapat nilai 7 volt. Jadi sekarang kita nak mencari RThevenin. Kalau kita gunakan konsep yang asal tadi, kalau ada punca voltan, kita akan pintaskan. Ini tempat di mana kita punya punca voltan yang asal. Pada punca arus kita buka. Okey, dan pada kita punya terminal, oleh kerana tak ada punca yang membekalkan arus atau voltan kepada kita punya punca yang bersandar. Oleh itu kita tambahkan satu voltan rujukan di sini pada terminal keluaran ataupun terminal beban, terletak pada 1 volt. Jadi kita ada dua mesh kat sini, adalah untuk I1 dan juga I2. Jadi untuk mesh 1 adalah 2 I1 tambah dengan 1 I1 tolak I2 tambah 3 Vx sama kosong. Di mana nilai Vx di sini adalah 2 I1. Dan Vx di sini kalau kita lihat bergantung pada nilai 2 bentangan kali dengan I1 yang arus yang melaluinya. Nilai Vx adalah 2 I1. Jadi pada mesh kedua 4 I2 tambah Vout tolak 3 Vx tambah 1 I2 tolak I1 sama dengan kosong. Jadi daripada mesh pertama, kalau kita gantikan nilai Vx dengan 2 I1, kita akan dapat persamaan yang pertama, iaitu 9 I1 tolak I2 sama kosong. Pada mesh kedua sama juga, nilai Vx ni kita gantikan dengan nilai 2 I1. Jadi kita akan dapat minus 7 I1 tolak tambah 5 I2 sama dengan tolak 1. Jadi kita selesaikan, I1 dapat minus 1/38 ampere, I2 kita dapat minus 9/38. Jadi nilai RTH kita gunakan konsep yang sama macam saya terangkan sebelum ini. Jadi sini kita ada ni kita ada Vout. Okey, sini ada rangkaian litar yang lain lah. Ada rangkaian litar yang lain.
di mana arus ni adalah arus I2. I2 kita dah dapat tadi, minus 9/38, di mana arus di sini adalah kita panggil sebagai I kosong. Okey. Jadi R Thevenin sama dengan V kosong bagikan dengan I kosong, di mana I kosong ini adalah minus I2. Okay, jadi V kosong kita tahu 1 yang kita letakkan pada awal-awal tadi, 1 minus I2 adalah 9/38. Jadi Thevenin ni kita akan dapat 4.22 ohm. Jadi untuk maksimum power transfer akan berlaku ketika load sama dengan nitangan Thevenin. Jadi nitangan Thevenin adalah 4.22, R load yang akan menghasilkan power maksimum juga pada 4.22. Jadi power maksimum sama dengan VTH kuasa 2 bagikan dengan 4 RTH. Jadi VTH apa yang kita dah kira sebelum ni, kita akan dapat 7 volt. Jadi Pmax adalah 7 kuasa 2 dibagikan dengan 4 kali dengan 38.9, 4.22 lah. Okay, jadi kita akan dapat Pmax 22.901 watt.